Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat dah lambat. Ha? Ingat dah lambat. Awal lagi. Wah, Apa Syaran ada kontak kau? tak ada. Tak ada? Tak ada. Tapi dia dah jawab dah dekat dalam big group tu, okey lah. Tak ada. Kayaknya dia, aku suruh dia check dengan kau juga. Tak, aku rasa dia dah update kot dia punya tu. Ya kot. Ya kot, tak apalah, it's okay. Aku dari Kuala ni sebenarnya. Oh, kau ada ni ke? Ada apa event apa-apa kat sana ke? Biasalah, aku punya kerja lah dengan this refurbishment punya komiti, tak habis-habis. Yalah, ada lagi kan? Projek ada lagi kan? Dia every year. So kita orang kena tolong the school spend their budget effectively lah, you know. Tapi this purely yang apa? That's collection yang kau buat ikut location tu kan? Tak. We have 4 sources of funding. The first one is from Kementerian itself, which is their annual punya maintenance budget, which is not much. Then we have the one from PIBG. PIBG pun ada bagi duit juga untuk maintenance, and then bagi duit je lah. Someone has to actually make sure that is done properly, procured properly, because sebelum ni to be honest banyak bocor lah. Aku pun tak tahu kenapa, you know. And you don't get what you pay for lah, unfortunately. Then ada duit daripada Makoba, and then ada duit daripada foundation. I see. So tengoklah, so it's a more coordinated effort lah this past few years kan. So good. But the committee has to be involved lah. So
Di surround aku punya turn untuk pergi pantau semua benda. Masih. Kita orang dah ni lah, actually dah letih lah sebenarnya. Kena cari squad pelapis. Dah budak muda. Larat dah. I don't know why lah, the 2000s punya batch ni macam tak berapa involved lah with these kinds of things. I think they like sports a lot lah. No, I understand, but Yalah, I mean, aku faham. I mean, maksud aku, aku rasa maybe dia orang tak ada concentrated effort on that lah. Dia orang lebih kepada get together sports macam tu lah. Yelah, sebab kalau kau tengok siapa yang involved pun, balik-balik Chiben batch 77, I mean he's 62 years old, man. Dan Arul batch 82, you know, orang tua-tua. Aku kira paling muda lah. Betul lah. Dah 40 lebih kan. Betul lah. Somebody has to carry the torch lah. Bagus, Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah saya mesej malam-malam, Ustaz. Saya tak apa. Saya pun baca pagi tadi saya baca. Sebab saya kadang-kadang saya baca malam-malam. Bila saya tak reti tajwidnya tu, saya cuba sama ada Google. Sama ada Google ataupun saya akan play yang dia punya bacaan kan, daripada mana-mana bacaan yang inilah. Tapi yang ini saya tak boleh dengar dia punya beza dia. Kan? Surah Al-A'raf atau? Surah Al-A'raf. Ayat 69. Ni. Nanti kita terang sekali kejap lagi Sebab malam ni pun boleh Ustaz. Kita dah baca surah Al-Lail minggu lepas, kita sambung surah Al-Lail, nanti saya terang sikit insya-Allah. Boleh. Surah Al-A'raf ayat 69. Edi, tanah kau kat Kuala tu kau punya lagi Edi? Kau dah jual? Macam mana? Tanah kau yang kat Kuala dulu yang kau pernah tanya aku kan? Kan kau ada macam tanah. Oh, available gitu. Ya, tu masih kau punya lah. Sebelah dekat bawah Ramaniah kan? Kat BSN lama. Tak dengar Adi. Tu lah, aku tak dengar. Aku ingat aku yang ada problem. Tak dengar suara kau Adi. So macam tersangkut ke apa tadi kot. Lain aku tu. Mai, dengar Adi? Aku dengar kau Amin. Adi. dengar. Okey dah. Buat apa yang sebelah kubur tu Adi? Dengar tak? Dengar. Dengar. Sebelah bangunan BSN dulu tu. Dia aku tengok situ macam ada kubur kan. Kubur tu sikit je lah. And then dia yang sekarang ni tanah kosong lah situ. Ada dalam tak sampai 1 hektar, tak sampai 1 sekar lah. Dalam sekar macam tu lah. Payah tu banyak nama. Oh, tanah pusaka ke?
Aku kan banyak nama. Generation ayah aku yang ada, dia adik-beradik ramai. Yang ada Oh. dia, ayah aku seorang je. Dan yang lain tu dah kira anak buah dengan cucu lah sekali. Oh, aku baru settle tanah pusaka arwah ayah aku kat Kelantan. 12 tahun lepas dia meninggal baru dapat settle. Ha, Baru dapat title tu tukar nama aku. ya Allah. Sebab sebelum ni dia nama dia dengan adik dia 2 orang. Seorang adik dia tu dah meninggal. Jadi waris-waris anak, waris-waris maknanya sepupu-sepupu aku lah. Kena pergi angkat sumpah kat mahkamah, tak ada tuntutan apa semua ni macam-macam kan. Itu satu, itu kalau semua positif, okey semua. Kalau yang ada buat hal ni, macam-macam. Itulah. Ada yang fahaman elok wakaf lah. Dan ada korang ni asal tanah aja nak jual. Apalah salah cadangan tu dia macam TikTok. Padahal orang nak selesai kan, kau tidak tak ke mana. Macam nak bawa bincang tu rasa macam kena tentang terus kan. Tak sempat nak bincang kan. Itulah, aku lepas dah go through pengalaman ni, aku kata kan tanah-tanah kau, harta-harta kau ni kau settlekan masa kau masih hidup lah. Kalau nak tunggu takut kan, waris-waris kan. Itu yang sebaiknya. Kalau tidak, payah pejabat tanah pun pening. Pejabat tanah jadi That's referee. why kalau kau tengok, that's why kalau kau tengok apa nama tahun-tahun Perak ni, dia macam gitu dulu. Sungai Siput, Tapah. Oh, dia sebab dia tanah pusaka. Sebabnya orang dulu tak buat parade awal-awal, and then dia dah ada second, third generation dah, habis lah. Tak boleh tak buat apa tahun tu. Tu belum kira dekat Sungai Siput lagi ada derek kedai. So, banyak tu. Payah, tak payah pening kepala lah. Elok apa nama pejabat daerah pun boleh ambil kuasa tu je lah. Menyita apa semua, tapi diorang pun tak berani. Boleh kot start kot. Boleh kot start boleh start. Baik. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى إلى آخر آيات surah Allah Azim. Amma ba'd, tuan-tuan, sahabat-sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini Allah memberikan kita keizinan, Allah ketemukan kita bersama-sama kita mentadabbur sebahagian daripada ayat-ayat suci Al-Quran, dan insya-Allah pada malam ini kita menyambung kuliah kita atau kelas kita dengan kita akan menyentuh sedikit ayat-ayat Al-Quran. Pada malam ini kita tak ada talaqi, kita telah selesai bertalaqi surah Al-Lail pada minggu lepas. Jadi pada awal ni saya buka pada soalan, dan ada beberapa soalan lah yang sahabat-sahabat yang ada juga dari antara kita yang berikan kepada saya, dan saya buka ruang untuk sahabat-sahabat bertanya berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan tajwid, terutamanya berkaitan dengan qiraah, bacaan Al-Quran. Kemudian kita akan sentuh sikit bahagian tajwid, dan akhirnya kita akan sambung perbincangan kita pada minggu lepas, iaitu perbahasan tadabbur surah Al-Lail. Baik, insya-Allah pada malam ni sebagai mukadimah, saya minta tuan-tuan untuk buka surah Al-A'raf ayat yang ke-69. Surah Al-A'raf ayat ke-69. Surah Al-A'raf ayat ke-69. Itu surah berapa tu? Boleh dapatkan? 159. Baik, surat 159. Surah Al-A'raf ayat 69, muka surat 159. Baik, dia
ada satu kalimah yang kita akan bincangkan pada awal ni, iaitu pada baris yang keempat daripada atas ayat 69. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Baik. Sadaqallahul Azim. Kita tengok pada ayat ke-69 pada kalimah basṭah atau basṭah. Baik. Kalau kita perhatikan pada kalimah basṭah tu ditulis dengan sad pada awal, atau pada kalimah tu ba, sad, ta dan juga ta marbutah. Basṭatan. Basṭatan. Okey. Dan diletakkan di atas sad tu huruf sin yang kecil. Baik, untuk beberapa kalimah yang ada di dalam Al-Quran, ada beberapa kalimah yang ada khilaf pada sebutan atau ada khilaf pada huruf. Ada khilaf pada huruf, iaitu contohnya pada kalimah ini, pada qiraat kita, pada riwayat yang kita baca. Untuk makluman tuan-tuan, kita ni pun kita baca qiraat. Cuma qiraat kita ialah qiraat yang paling mudah. Siapa yang ada Quran boleh rujuk Quran, dia ada tulis kat belakang tu. Kita bacakan atau Resam Osmani hari ini telah dipersetujui untuk ditulis dengan qiraat Hafs daripada gurunya Asim. Daripada Imam Hafs kepada gurunya Imam Asim sehinggalah kepada Rasulullah SAW. Ini satu jenis bacaan. Ada berapa banyak jenis bacaan? Ada 7 yang muktabar, yang boleh dibawa di dalam sembahyang, dan 7 yang muktabar ni ada pula pecahannya 2 rawi. 2 rawi ni maksudnya 2 anak murid. Ada 2 cabang. Jadi totalnya ada 14. 14 cara bacaan yang ada di dalam Al-Quran yang boleh kita bawa dalam solat. Okey, yang dipanggil sebagai qiraah sab'ah. Qiraat yang 7. Ada pun qiraah asyarah, qiraat yang 10 juga ada, tapi 3 lagi tu tidak boleh dibawa di dalam sembahyang. Baik, ini adalah qiraat kita yang kita baca hari ini. Cumanya dalam Imam Hafs Al-Asim, imam yang kita baca sekarang ni, pada kalimah basṭah tu dia ada khilaf. Maksudnya dia ada perbezaan. Dan perbezaan ni kita boleh baca dua-dua. Sebab itu ditulis dengan dua-dua. Kita boleh baca dengan sin, basṭah, atau dibaca dengan sad, basṭah. Okey. Baik, yang mana lebih aula, yang mana lebih didahulukan ialah di mana huruf yang terletak di atas. Huruf yang terletak di atas. Yang mana datang dulu? Maksudnya huruf yang di atas. Kalau kita tengok di atas ialah huruf sin. Huruf sin, bukannya huruf sad. Maka kita akan baca terlebih dahulu huruf sin berbanding huruf sad. Kita akan baca wazadakum fil khalqi basṭah. Itu yang lebih didahulukan, aula untuk kita baca. Nak baca Ustaz, baca sin saja boleh tak Ustaz? Boleh. Dia boleh dibaca satu atau baca dua. Baca dua-dua, sin dan sad. Tapi kalau nak baca satu, mesti baca sin sahaja. Okey. Dibaca sin saja sebab itu adalah yang lebih diutamakan bacaannya. Okey. Kalau nak baca dua-dua, maka bolehlah baca juga dengan huruf sad, basṭah, dan juga dengan basṭah. Okey. Baik. Kalau kita tengok selain dalam surah Al-A'raf ni, kalau kita perasan dalam surah Al-Baqarah pun ada.
ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Muka surat apa? Cuba tengok. Surat 40 lebih kot. 47. 39. 39. Macam 39. 245 Ustaz. Ya betul, ayat 245. Okey. Baik. Yang ni pun didahulukan dengan sin di atas. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Maka didahulukan dengan sin. Jadi kalau baca sekali, maka baca dengan sin. Tak boleh baca dengan shad. Okey. Biasa kita baca sekali lah, kan? Maka dibacakan dengan sin. Baik, dalam surah lain, kalau tak silap saya ada satu surah, am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Surah apa? Sekejap saya cari sekejap. Sekejap. Surah At-Tur ayat 37. Surah At-Tur ayat 37. Yang ni dia boleh baca dua-dua. Dan boleh pilih yang mana lebih mudah. Ayat 37. Muka surat 525. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Yang ni boleh baca dua-dua dan boleh pilih yang mana yang lebih mudah. Tapi ada sebahagian menunjukkan pilih yang atas lebih aula, huruf yang atas. Kalau huruf di atas tu shad, macam ni. Kalau tengok sinnya di bawah, bukan tu sin di atas. Jadi dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf, sinnya di atas. Kali ni sinnya di bawah, maka shad tu lebih atas, di atas tulisannya. Maka disebutkan bahawa lebih diutamakan shad. Tapi ada yang juga disebut boleh pilih antara shad dan juga sin yang mana lebih mudah. Maksudkan nak baca satu, boleh baca shad atau boleh baca sin. Boleh pilih pula. Untuk surah At-Tur. Makna Ustaz, kalau mana-mana yang kita pilih tidak membawa perbezaan kepada maksud. Tidak mahu perbezaan. Cuma untuk tadi Al-Baqarah dengan Al-A'raf adalah diutamakan untuk membacakan dengan sin. Okay. Jadi sudah maksud tidak menjadi masalah. Untuk dia sudah maksud tidak menjadi masalah sebenarnya. Okey. Sekadar nak faham kenapa berlaku macam tu Ustaz? Sekadar nak faham. Kenapa berlaku ada sin shad tu dalam keadaan tu? Maksudnya baik. Kenapa baca macam tu? Dari sudut maksud dulu sama musaytirun dan musaytirun sama. Tapi kalau kita perhatikan kalimah musaytir dengan juga bastah ni maksudnya tubuh kamu. Bastah dan musaytir dalam qiraat kita ni dialek dia orang sebut lebih mudah dengan sin, ada juga yang sebut lebih mudah dengan shad. Tapi kalimah bastah dua-duanya disebutkan dengan sin. Asalnya kalimahnya shad, bastah. Tapi dialek yang diambil melalui riwayat kita, logat yang diambil dalam bahasa Arab melalui riwayat yang kita baca ni, qiraat yang kita baca ni, maka sin pada kalimah bastah lebih utama. Bastah dalam surah Al-Baqarah, bastah dalam surah Al-A'raf. Untuk kalimah musaytir atau musaytirun, dalam riwayat kita ni, dialek dia, logat dia boleh pilih. Ada sebahagian baca shad, ada sebahagian baca sin. Maksud sama. Macam mana nak cakap? Kalau dialek kita ni, susah nak cakap. Kalau kita tukar huruf, maka tukar maksud kan. Tapi dia sebutan shad tu seakan-akan sin.
Atau dibacakan dengan sin, ditukarkan bunyi sad tu kepada sin. Maksud masih sama lagi. Masih lagi difahami sebagai yang berkuasa mentadbir contohnya. Kalimah musaitir maksudnya yang berkuasa mentadbir. Tapi logat dia dalam bahasa Arab ni ada logat kan. Sad pun maksud sama, sin pun maksud sama. Tapi kalimah musaitir ni ada sebahagiannya menyebutkan dengan sad, ada sebahagiannya bacakan dengan sin. Okay. Yang musaitir ni boleh pilih yang mana lebih ringan bagi seseorang. Kan, macam mana nak cakap? Saya pun tak pandai. Sebab saya pun tak menguasai beberapa dialek yang ada di Malaysia. Contohnya mungkin di Pahang ada di Ulu bunyi dia lain, di Seli bunyi dia lain. Tapi maksud sama. Sebutannya sama, tapi cara sebut tu lain. Linggo dia lain contohnya. Begitulah contohnya. Jadi musaitirun ni ada sebahagian sebut dengan sin, ada sebahagian sebut dengan sad, dan dia pilih ikut yang mana lebih mudah orang tu nak sebut. Ada dua, satu lagi mana saya pun tak ingat. Ustaz, ini yang saya faham, minta maaf kalau saya salah faham lah Ustaz. Ini Al-Quran ni ditulis, direkodkan oleh sahabat daripada bacaan Rasulullah yang diajar oleh malaikat Jibril. Dari segi sebutan tu, kita fikir sudah tentunya Rasulullah membaca dengan satu sebutan yang konsisten. Maknanya khilaf ni datang daripada sebutan sahabat-sahabat kemudian tu ke, ataupun ada perbezaan bacaan tu, dialek tu sendiri daripada asalnya? Macam mana? Baik. Ketika Al-Quran dituliskan dengan Lahjah Quraisy. Maksudnya ketika Al-Quran dituliskan, semuanya dituliskan dengan sad. Bastah ditulis dengan sad, musaitir ditulis dengan sad. Yang dialek berubah tu bukan daripada sahabat, daripada Nabi SAW. Apa yang malaikat Jibril hantar kepada Nabi SAW, maka Nabi hafal dan Nabi sampaikan. Tapi bila Nabi sampaikan, contohnya saya orang Selangor, bila saya pergi Kelantan, saya cakap bahasa Kelantan dengan tidak merubah maksud. Jadi Al-Quran turun dalam Lahjah Quraisy, masih lagi dalam Lahjah Quraisy, masuk ke logat yang lain, masih lagi Lahjah Quraisy, tetapi bunyi dia bunyi logat kawasan tersebut, tempat tersebut yang mana Nabi sampaikan Quran. Dan kita jangan salah faham bahawa Nabi sampaikan Quran sebahagian ni, tak. 30 juzuk, kalau dalam satu dialek tu, dalam satu qiraat tu Nabi sampaikan 30 juzuk. Ada 14 qiraat, kalau total semuanya ada 18 qiraat, maka semuanya Nabi sampaikan, bukan daripada para sahabat. Baik, faham. Terima kasih Ustaz. Okey. Dia bukan daripada para sahabat, dia semuanya daripada Nabi SAW. Baik. Perbahasan qiraat ni panjang. Kalau kita tengok, biasanya kalau kita tengok jabatan mufti, dia akan ada seorang yang memang mahir Quran dan mahir qiraat. Dalam untuk menetapkan fatwa juga, qiraat sangat memainkan peranan. Contohnya ayat tentang wudu. Ayat tentang wudu, contohnya basuh muka. Wamsahu ru'usakum. Wamsahu ru'usakum, ada yang sebutkan wamsahu ru'usakum, muka sini. Ada yang sebut wamsahu ru'usakum, basuh satu kepala. Ada yang sebut tu wamsahu wa arjulakum. Ada yang baca wa arjulakum, ada yang baca wa arjulikum. Wa arjulakum, sapu. Kita pakai kasut, sapu atas kasut. Sebab tu ada mazhab yang ambil pakai kasut boleh berwuduk, sapu atas kasut. Kalau kasut tu kulit lah, atau sapu atas sokin, atau panggil apa? Yang sarung kaki tu, boleh sapu atas tu. Sapu atas kuf Kuf. Ataupun satu lagi, wamsahu wa arjulikum, kena sapu atas kulit kaki. Jadi itu khilaf pada qiraat juga sangat penting. Banyak lagi lah, contohnya puasa dan sebagainya, penentuan anak bulan, ada qiraat-qiraat dia. Jadi bacaan yang lain membawa maksud yang lain, tapi bukan pada semua, pada sebahagian sahaja. Ada pun yang lain macam ni, contohnya musaitirun dan juga bastah tadi tu lebih kepada sebutan. Orang tu senang sebut sin berbanding senang sebut sad pada kalimah tu, bukan pada semua kalimah, bukan pada semua sin, tidak. Pada semua sin, semua perkataan, tidak. Pada kalimah, dua kalimah ni, bastah dan juga musaitir.
Ada juga yang lain, contohnya kalimah sirat dia tak boleh baca sad, dibaca dengan zai. Isma muzai dibaca zira. Ihdinas ziratal mustaqim. Ziratal ladzi. Jadi di banyak wajah lah cara baca tu. Tapi semua Nabi baca. Tuan-tuan yang insaf, semua Nabi baca. Soalan ni juga pernah timbul pada saya bila saya buat qiraat. Ustaz, Nabi tak baca macam tu, Ustaz. Nabi baca macam tu. Nabi baca macam tu. Ada sanad sampai kepada Nabi SAW dengan bacaan yang begitu. Cuma kita ni kurang terdedah di Malaysia ni. Okay. Tapi kalimah musaitir dan bastah tu adalah khusus bagi qiraat kita. Qiraat kita ni qiraat yang paling mudah. Tak banyak khilaf pun. Kan? Kalau saktah ada 4. Betul tak? Dalam Quran saktah ada 4. Tuan-tuan cari kat mana saktah ada 4 dalam Quran. Tapi untuk sebahagian qiraat saktah pada setiap ayat. Bayangkan. Qad aflahal mu'minun. Semua saktah. Saktah. Jadi itu juga perbezaan lah. Okey, baik. Saya harap jelas lah tu pada kalimah bastah tadi tu, surah Al-A'raf ayat 69. Wallahu a'lam. Baik. Itu satu soalan malam ni. Ada soalan lain silakan. Sebelum tu kita bertajuk insya-Allah. Baik, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita pergi pada bahagian tajwid. Kita sambung bagi huruf lam, mim. Mim. Baik. Baik, insya-Allah kita sambung pada bahagian makhraj huruf. Tempat huruf iaitu huruf mim. Huruf mim ialah huruf asy-syafatain, iaitu huruf yang keluar pada dua bibir. Dan asy-syafatain bagi mim sama macam ba, iaitu mestilah bertemu bibir atas dengan bibir bawah. Kalau kita tengok makhraj huruf mim ni, hurufnya dua bibir yang dirapatkan secara kuat, maksudnya kena. Bukan rapat sedikit. Bukan macam iqlab, mim saghir, maka dibacakan dengan hanya merapatkan sedikit bibir tanpa ditekan dengan kuat. Okey. Baik. Itu adalah huruf mim. Jadi kalau kita bunyikan huruf mim dalam apa juga keadaan berbaris, sukun ataupun syaddah atau sabdu, maka mestilah kita merapatkan bibir atas dan bibir bawah, dua bibir kita. Baik. Dan huruf mim ni pula ada dua tempat keluar, ada dua makhraj huruf. Yang pertama adalah ketika dia berbaris dan juga ketika dia sabdu dan juga ketika dia sukun. Dan ketika dia sukun ataupun dia sabdu ataupun ketika dia berbaris, maka akan ada satu sifat yang namanya dengung. Yang mana sifat ini datang bersama-sama huruf mim dan keluar pada hidung. Keluar pada hidung. Iaitu apabila tekanan berlaku kepada makhraj mim, dirapatkan dua bibir ni, maka ditekan mim tu sampai naik bunyi dengung tu pada batang hidung kita. Okey? Dan keluarlah bunyi dengung atau bunyi macam sengau bagi huruf mim. Okay. Kalau kita dengar ma, maka dia akan ada sedikit, sangat sedikit dengung. Sangat sedikit dengung. Sebab bila kita tekan, maka kita akan tekan juga pada bahagian hidung sebenarnya. Tetapi lebih dikhususkan dengung ni atau al-khayshum ni, keluar mim pada hidung ni ialah pada keadaan mim yang dengung. Sama ada pada nun mati, pada mim mati ataupun pada mim yang sabdu. Baik. Sifat huruf berlawanan bagi mim ialah syiddah, iaitu tertahan suara pada makhraj ketika menyebut huruf ni. Baik. Keduanya ialah tawassut, pertengahan di antara syiddah dan rakhawah. Disebabkan mim ni hurufnya ada sifat gunnah,
Sifat tunggal huruf mim ni ialah gunnah, iaitu dengung. Maka sifat yang berlawanan ni juga, maka mim ni ada sifat tawassut di antara. Maksudnya ialah ditekan sedikit kemudian dilepaskan. Dan tidaklah pula ditekan dengan terlampau cepat dan dilepaskan. Maksudnya di pertengahan. Dia tidaklah pula ditekan terlampau lama. Sebab itulah dengung tak pernah lagi kita dengar 4 harakat. Dengung semuanya 2 harakat. Dengung semuanya 2 harakat. Cuma kadar harakat tu berbeza mengikut kadar kelajuan bacaan kita. Okey. Baik. Maka itu adalah sifat tawassul. Maka dia akan tahan sedikit bunyi mim tu. Baik, sifat yang seterusnya ialah sifat huruf yang tunggal. Saya minta tuan-tuan tuliskan dalam muka tu ialah sifat dengung. Iaitu sifat yang mana apabila ditekan pada mim, maka naik pada hidung, maka keluarlah sifat dengung. Baik, sifat dengung ni saya beritahu tadi, sebenarnya pada setiap kali kita menyebut huruf mim ada dengung. Termasuklah baris atas, baris bawah, baris depan. Cuma kadang-kadang dia tak jelas. Bukan tak jelas, kita tak dengar sebab harakat ni terlampau pendek. Ma, mi, mu. Maka dia akan keluar juga sedikit pada hidung. Tapi kalau betul-betul pada kedudukan dia dengung, contohnya mim mati bertemu ba, mim mati bertemu mim, kan? Idgham mithlain ataupun ikhfa syafawi, maka kita bacakan dengan dengung. Ataupun wajibul gunnah bagi mim, maka kita bacakan juga dengan dengung. Contohnya, kalau dalam surah yang kita baca, iaitu surah Al-Lail, ada beberapa contoh mim lah yang dibaca dengan dengung. Contohnya dalam ayat yang kelima, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى فَأَمَّا. Maka kita akan tahan dulu mim tu pada bibir kita sehinggalah kita tekan mim tu dan naik pada hidung menghasilkan bunyi dengung. Okey, maka itulah dinamakan dengan dengung dan disitulah keluarnya al-khayshum. Kita boleh dengar dengan jelas dia tekan pada hidung. Macam mana nak tahu betul tak kita tekan pada hidung ataupun dengung tu keluar pada hidung? Kita tekan mulut hidung kita. Bila terhenti dengung tu, maka betul lah dengung tu keluar pada hidung. Maksudnya bila kita tekan pada mulut, dia akan tolak sampai ke hidung. Nanti kita akan tengok huruf nun selepas ni, begitu juga huruf nun. Ditekan pada lidah. Ditekan lidah pada langit-langit dalam mulut kita ni, ditekan juga diangkat sampai ke hidung. Itu memang semula jadi bagi huruf mim dan juga nun. Ataupun contohnya, mim yang mati, yang dengung. Ada tak? Inna sa'yakum lasyatta. Itu contoh nun kan. Sa'yakum. Inna sa'yakum lasyatta. Kum. Ada sedikit. Contohlah. Kadang-kadang kita dengar imam baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terlebih. Dia sedikit, ada sedikit. Tapi tak bolehlah panjang. Dengung dia tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau Irrahim, itu terlampau panjang. Okay. Walaupun dia mati tapi ada sedikit. Kalau mati jelas lah kita dengar lebih kurang 1 harakat. Kalau dia dalam keadaan dia dengung, biasanya 2 harakat. Fa'amma. Ataupun contohnya mim tadi, contohnya yang bertemu dengan ba. Ada tak contoh mim mati bertemu ba? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada? Tapi ni wa amma mam bakhila wasta'na. Yang tu ikhtilaf. Nun bertemu ba kan? Tapi dia bunyi mim lah. Dia bunyi mim. Yang ikhtilaf ni dia bunyi mim tapi namanya mim saghir, mim yang kecil. Dia tidak ditekan dengan kuat. Contohnya wa amma ma. Ada sebahagian yang kata letak sahaja bibir, ada sebahagian yang kata renggang sedikit bibir seolah-olah macam ada selai kertas boleh letak di antara bibir atas bibir bawah. Wa amma man bakhila man. Dia tidak terus masuk pada mim. Kalau kita baca wa amma man, seolah-olah macam mim tu sabdu. Tapi dia tidak begitu. Okey.
Nanti kita tengok ada tak contoh-contoh mim mati bertemu ba. Adalah contoh. Kalau contoh yang ada pada yang saya ingat sebenarnya contohnya alaihim bimusaitir tadi kan. Alaihim itu juga dikira sebagai dengung mim mati bertemu ba, iaitu ikhfa syafawi atau mim mati bertemu mim idgham mislain. Okey, jadi kedua-dua keadaan ni atau tiga keadaan termasuk dengan wajib gunnah, maka kita akan tekan mim ni pada bibir, ditolak sampai hidung sehinggalah keluar bunyi dengung dengan kadar 2 harakat. Yang selain alam ya'lam bi anna Allah yara. Ayat mana? Surah Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alhamdulillah. Tuan Azam, kita dapat ayat ke-14 surah Al-Alaq, surah Iqra. Alam ya'lam bi an. Ayat ni mulut memang boleh rapat. Tadi kalau ikhlab dia tak rapat atau dia tidak ditekan. Tapi yang ni memang rapat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Contohnya. Baik, terima kasih Tuan Azam. Itu contoh mim mati bertemu ba. Jadi yang sebutnya mim ni memang sifatnya dengung. Dan dia keluar pada dua tempat. Iaitu pada mim, pada bibir. Dan satu lagi ialah pada hidung. Okey. Cuma lebih jelas pada hidung ni apabila dia berkedudukan dengung. Okey. Sama ada ikhfa syafawi, sama ada idgham mislain atau idgham mutamathilain, sama ada satu lagi ialah wajibul gunnah. Wallahu a'lam. Soalan. Okay, saya tak ada soalan tu sebab kita dah start tadi dengan yang susah tadi. Tadi yang susah tadi. Kalau ada soalan yang senang tanya je. Silakan. Safri ni Ya, silakan Tuan Safri. Ustaz, terlanjur kita discuss pasal huruf mim ni. Tak, kalau kita tengok dalam Al-Quran ni, huruf mim ni agak signifikan lah Ustaz. Kita tengok hukum mim mati pun ada hukum tajwidnya, mim tasydid pun ada hukum tajwidnya. Lepas tu bila iqla ada tanda mim, ada wakaf pun menggunakan huruf mim juga. Bolehkah saya Ustaz berkongsi kenapa huruf mim ni agak signifikan dalam Al-Quran? Baik. Kalau kita tengok huruf mim dalam Quran memang banyak digunakan. Nak tanya kenapa digunakan, dia tertakluk pada perkataan tersebut. Contohnya biasanya hum, kata-kata ganti nama dan dalam Quran ni hum merujuk kepada mereka, antum merujuk kepada mereka, semuanya ada diakhiri dengan mim. Kalau kamu ke yang merujuk pada ramai atau mereka yang merujuk pada ramai, semuanya ada mim. Kebanyakan yang kita baca tadi alaihim, contohnya ke atas mereka, alaikum ke atas kamu ramai, maka memang diakhiri dengan mim. Dan kita tengok ada kalimah-kalimah, contohnya wama mim, contohnya wa amma, contohnya mim. Dia berdasarkan kalimah-kalimah, dia tak bermaksud. Kenapa banyak? Wallahu ta'ala alam, itu saya dapat nak jawab. Cuma kalau tanya tadi pada apa Allah Muhammad, pada waqaf, ada juga waqaf yang kepada huruf mim. Waqaf ditulis dengan mim yang kecil, itu diambil daripada nama lazim. Waqaf lazim ni ialah maksudnya wajib. Macam mana mat lazim, mat yang wajib dibaca dengan 6 harakat, maka mat lazim diambil daripada huruf mim yang kecil tu. Diambil daripada kalimah lazim, mim yang akhir pada kalimah lazim, maka ditandakan dengan mim yang kecil. Adapun ikhlab, kenapa diambil dengan mim, adalah kerana huruf nun dan ba berkongsi sifat atau hampir makhrajnya dengan huruf mim. Nun berkongsi sifat dengung dengan mim, ba pula berkongsi makhraj dengan mim. Maka pada ikhlab, nun dan ba tu hampir keduanya dengan huruf mim. Maka diletakkan huruf mim bagi memudahkan bacaan ikhlab.
Tadi contohnya iqlab tadi kan. Surah Al-Lail. Wa amma man bakhila wastaghna. Maka nun dan ba tu jauh bunyi dia. Man bakhila. Maka berat nak baca. Maka diambil huruf mim untuk memudahkan. Dan orang Arab pun sebut begitu. Jadi bila nun bertemu ba ni biasanya dia akan gantikan dengan mim. Tapi orang Arab fahamlah, kita ni tak faham. Jadi diambil huruf mim, maka mim tu dia memudahkan sebutan nun untuk dimasukkan ke dalam ba. Jadi iqlab ni maksudnya ganti. Nun tu ganti kepada huruf mim yang hampir makhrajnya atau yang sama makhrajnya dengan huruf ba, dengan tidak meninggalkan sifat huruf nun yang ada pada huruf mim. Jadi bunyinya wa amma man bakhila. Bunyi nun tu, sifat nun tu ada pada mim, iaitu dengung, dan mudah pula nak masuk nun tu pada ba. Sebab apa? Sebab kita gantikan dengan huruf mim. Wallahu a'lam. Faham, terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Baik, insyaAllah. Kalau ada soalan lain, kita pergi pada bahagian tadabbur. Baik, insyaAllah kita sambung tadabbur. Minggu lepas kita dah bincangkan 3 pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Lail. Yang pertama ialah Allah jadikan manusia ni berbeza-beza adalah merupakan jawab kepada sumpah. Allah sumpah yang pertama malam, Allah sumpah yang kedua siang, Allah sumpah yang ketiga Allah jadikan jantan dan betina atau perempuan dan lelaki. Maka itu merujuk kepada Allah menciptakan pelbagai jenis makhluk dan setiap makhluk ni ada berbeza-beza. Maka pengajaran yang kedua, bila setiap makhluk ni berbeza-beza, maka usaha pun akan menatijahkan yang berbeza-beza. Usaha orang lelaki tak sama dengan usaha orang perempuan. Usaha seorang suami tak sama dengan usaha seorang isteri. Usaha seorang ayah tak sama dengan usaha seorang anak. Usaha orang yang beriman tak sama dengan orang kafir. Maka semuanya berbeza-beza. Lakukan usaha kamu yang pasti berbeza-beza. Allah jamin. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu ni pasti, sesungguhnya. Inna tu sesungguhnya, sa'yakum lasyatta, pasti berbeza-beza. Kemudian Allah sebut dalam ayat ke-5 hingga ayat ke-7, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ajaran yang ketiga itu laluan yang mudah bagi orang yang melakukan kebaikan. Kalau kita tengok Allah sebut dalam ayat 5 sampai 7 ni khusus wa amma man a'ta wattaqa, siapa yang memberi dan bertakwa. Kenapa Allah sebut memberi dulu baru bertakwa? Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyebutkan bahawa sadaqatun burhanun, sedekah ni bukti. Bukti kita bertakwa pada Allah SWT ialah kita mampu atau kita ada kemampuan atau ada rasa nak memberi, rasa nak bersedekah. Bukanlah takwa tu datang dulu kemudian sedekah. Tak. Dengan bersedekah akan menaikkan takwa kita, akan naikkan keimanan kita. Sebab apa? Sebab Allah sebut selepas tu wa saddaqa bil husna. Sebab orang yang nak memberi ni, bila kita bersedekah, kita akan tahu dan kita akan fikirlah otak kita, aku beri harta aku ni sebenarnya bukan makin bertambah, makin berkurang secara logiknya. Kita ada RM10, kita bagi RM5, tinggal baki RM5. Mana ada orang bagi, kita ada RM10, bagi RM5, ada lagi RM10, tak ada. Tapi sebabkan orang ni nak dapatkan takwa tu, maka dia kena bagi. Barulah dia yakin bahawa Allah akan ganti. Kan? Allah sebut, wa in tuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah sebut siapa yang memberi hutang, pinjam pada Allah, iaitu siapa yang infak di jalan Allah, siapa yang infak di surau, di masjid, bagi rumah anak yatim, bagi golongan yang susah, dia seolah-olah memberi hutang pada Allah. Wa in tuqridullah, siapa yang beri hutang pada Allah dengan menginfakkan hartanya, qardan hasanah, akan digantikan dengan, Allah akan gantikan hutang tu dengan sesuatu yang baik. Fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah kata Allah tidaklah gantikan sesuatu tu dengan biasa-biasa, tapi suatu benda yang sangat banyak. Maka Allah sebut nak dapatkan yang banyak tu mesti bagi dulu.
Sebab itulah bila kita bagi, datangnya takwa, kita yakin Allah akan gantikan. Sebab itulah dalam ayat ke-6 tu Allah sebut wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan. Kata Imam Ibn Kathir, ada yang menyebutkan ialah syurga. Membenarkan al-husna ialah syurga. Atau ada disebutkan ialah kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Itu al-husna. Tapi Allah sebut lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Al-husna ni syurga. Tapi ada sebahagian menyebutkan al-husna ni dia ialah khilaf. Khilaf ni maksudnya ialah tukaran. Maksudnya ialah bila kita bagi, maka Allah akan gantikan. Allah akan tukarkan yang lebih baik. Ataupun Allah akan ganti yang lebih banyak lagi. Maka al-husna ni maksudnya ialah dia yakin bila dia bagi, tambah takwa dan dia iman dia, bukan itu saja tetapi Allah akan gantikan juga. Dia yakin Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nabi SAW menyebutkan bahawa tidaklah sedekah itu mengurangi harta kamu, tetapi dia menambah harta kamu. Ada dua maksud. Satu maksudnya ialah bila kita sedekah memang Allah akan bagi terus. Allah akan gantikan sesuatu yang lebih baik di dunia ni. Satu lagi ialah bila kita sedekah, kita kena ingat itulah tempat yang kita tanam. Nabi SAW menyebutkan, bila Nabi SAW tanya pada seorang sahabat-sahabat, saya dah pernah sebut hadis ni, kan? Antara harta kamu dengan harta harta yang kamu tinggalkan dengan harta yang kamu pakai, mana yang kamu suka? Mesti harta yang kamu pakai. Dan harta yang kita ada ni. Nabi kata harta yang kekal, harta kamu ialah harta yang kamu infakkan. Tapi harta yang kamu tinggalkan ialah harta ahli waris. Jadi yang kita tinggalkan, yang kita belanjakan itulah yang akan kekal bersama kita sebagai al-husna. Dan Allah sebut banyak sekali dalam Quran tentang memberi ni. Allah sebut apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak Allah sebut juga dalam surah Ali Imran. Allah sebut tentang orang yang berlumba-lumba dengan kebaikan. Alladzina yunfiquna fi sarra wad dharra. Ada pula orang yang memberi ni, maka Nabi SAW menyebutkan, ada seorang sahabat Nabi datang jumpa Nabi SAW. Tanya, wahai Rasulullah, aku ni rasa tak tenang hati. Hati tak tenang, hati rasa sempit. Maka Nabi kata, berilah makan kepada fakir miskin, anak yatim, dan juga berilah makanan kepada fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Itu adalah juga contoh memberi ini akan mendapatkan banyak kebaikan, bukan saja kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Maka Allah sebut wasaddaqa bil husna, dia membenarkan kebaikan-kebaikan yang dia akan dapat ni. Maka fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memang hati dia terdorong untuk buat kebaikan, maka Allah akan mudahkan ke jalan tu. Kita kena ingat. Contohnya, ini contoh yang saya belajar daripada satu tempat. Saya mengajar seorang ni. Saya mengajar seorang bagi saya VIP lah. Saya datang rumah dia mengajar. Kita kalau datang orang minta sedekah ni banyak kali, hari-hari datang, kita akan rasa suspicious nak bagi lagi. Hari pertama datang, kita bagi. Hari kedua datang, kita kata, orang ni semalam baru datang, takkan datang lagi. Tapi kita rasa nak bagilah. Hari ketiga datang, kita nak bagi tak? Kalau saya tak bagi. Kita tak bagi, betul tak? Kita memang tak bagi. Tapi benda ni berlaku, bila saya mengajar Quran, ada seorang datang, dia minta sedekah. Maka yang saya mengajar ni, dia pun bagi sedekah. Itu bila duduk tu dia tergelak. Saya tanya, bang kenapa tergelak? Dia ada pangkat. Cuma saya pun tak tahu pangkat dia Datuk Seri. Tapi sebabkan saya pada awal kenal dia, saya panggil dia abang. Maka melekat. Saya kata kenapa gelak bang? Dia kata dia teringat isteri dia sebut. Dia kata sebenarnya Ustaz, yang minta sedekah tu dah sebulan yang minta sedekah, hari-hari datang rumah saya. Saya kata lah, abang bagi ni, bagi. Dia kata dia tak nak bagi. Tapi buat isteri dia suruh bagi. Sebab apa? Sebab ayat ni. Dia kata, kalau mula-mula orang minta sedekah kita nak bagi sebab ikhlas. Kali kedua, kali ketiga tu,
Allah datang uji kita. Tengok, kita ni terdorong nak buat baik ke, kita terdorong nak mempertikaikan orang tu datang minta sedekah. Kalau hati kita terdorong nak buat baik, maka orang tu datang 10 kali pun kita bagi. Tapi kalau kali pertama datang, memang hati kita terdorong buat baik. Tapi kali kedua tu, kita dah macam ragu-ragu bagi lagi. Kali ketiga, maka seperti tu dia sebut ni, fasan yassiruhu lil yusra. Siapa yang memang hati dia nak buat baik, maka Allah akan mudahkan dia buat baik. Macam mana pun dia akan bagi. Kalau datanglah 10 kali pun aku bagilah. Dia kata, isteri cakap macam tu. Dia kata, bagilah. Jadi dia kata, sejak tu dia bagi. Tapi memang saya kata, Masya Allah, boleh bagi hari-hari. Bukan RM10, bukan RM1, bagi RM50. Saya tanya, abang bagi berapa? Dia kata, kalau level saya ni RM50, Ustaz. Tapi kalau level rumah saya 200 dia bagi. Saya kata, oh Masya Allah. Lepas ni boleh lah kot saya berhenti kerja jadi imam, tak sedekah hari-hari kot. Kan? Dia boleh bagi hari. Tapi memang itu level dia. Tapi nak sebutkan ni, fasan yassiru dulu, orang yang ada memang intention, hati dia memang terdorong baik. Orang minta sedekah, dia bagi. Orang minta ni, dia bagi. Orang dia ni minta bagi, semua dia bagi. Nampak orang susah, bagi. Maka Allah memang akan dorongkan dia untuk buat kebaikan. Ada satu cerita, saya tak tahulah sempat tak sempat. Seorang profesor saya di UIA, dia kalau orang bagi dia hadiah, budak-budak bagi hadiah ke apa, atau dia dapat sesuatu, memang dia akan bagi orang. Kita bagi dia hadiah, dia ambil hadiah tu, tak lama tu tengok, ini hadiah yang aku bagi contohnya. Sesiapa pun memang dia dapat sesuatu, dia akan bagi pada orang. Bukan dia tak appreciate. Jadi tanya Prof. Ada yang bertanyalah pada Prof. Prof, kita tengok Prof dia dapat sesuatu, Prof bagi pada orang. Adakah Prof tak suka ke? Dia kata apa? Dia kata, saya ada kebiasaan saya pada masyarakat, pada manusia. Dan Allah ada kebiasaan Allah pada saya. Dia kata, kebiasaan saya pada masyarakat ialah beri apa yang saya ada, yang saya dapat dan saya akan beri. Dan kebiasaan Allah tu ialah apa yang Allah berikan pada saya. Banyak yang Allah berikan pada saya. Dan dia kata, saya tak nak ubah kebiasaan tu. Supaya Allah juga tidak mengubah kebiasaannya pada saya. Faham? Sangat saya dengar tu. Saya tak tahulah gaji pun dibagi ke orang, saya tak pastilah. Tapi bila tengok tu, apa yang dapat semua dia bagi. Hatta kalau kita minta kasut pun dia bagi. Prof, cantik kasut? Nak ke? Dia akan bagi. Tapi kalau kita tengok Nabi SAW pun macam tu kan. Sahabat minta baju, Nabi bagi baju. Sahabat minta capan, Nabi bagi kasut. Atau selipar Nabi SAW. Memang macam tu. Sebab apa? Sebab dia kata, itu yang saya terkenang kata-kata Prof tu. Dia tak nak ubah kebiasaan yang Allah bagi pada dia dengan dia mengubah kebiasaan dia bagi pada orang. Jadi Allah nak memudahkan tu, fasan yassiru lil yusra. Bila intention kita ni baik, sentiasa kita dekat dengan kebaikan, maka Allah akan mudahkan. Dan Allah akan bagi kita banyak lagi. Adapun sebaliknya, pengajaran yang ke berapa tu? 5. Ancaman yang keempat. Ancaman azab bagi yang mendustakan kebaikan. Ayat ke-8 hingga ayat yang ke-10. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil. Bakhil ni lawan kepada a'ta tadi. Banyak sekali maksud bakhil sebenarnya. Bakhil ni, kalau kita tengok cerita Piramli tu Haji Bakhil. Dan memang Piramli kaji maksud bakhil tu apa. Bakhil ni maksudnya, dia memang simpan hartanya untuk diri dia je. Hatta kepada isteri atau anak-anak, atau kepada keluarga terdekat. Pada orang susah pun dia susah nak bagi. Sebab apa? Sebab Allah sebut, wastaghna, dia rasa dia cukup dengan harta yang dia ada. Bila rasa cukup dengan harta yang dia ada, dia menafikan bahawa Allah yang memberikan dia harta. Allah yang memberikan dia harta. Dia rasa harta ni aku punya. Kalau aku susah pun orang tak tolong aku, harta ni lah yang tolong aku. Contohnya. Maka dia takut nak keluarkan harta ni. Itu namanya bakhil. Wa kadzdzaba bil husna. Bila dia menafikan adanya Allah, maka dia juga mendustakan ganjaran. Bila mendustakan ganjaran, maksudnya takwa tu tak ada. Takwa tu tak ada.
Maksudnya Nabi sebut tadi, sedekah ni sebagai bukti takwa. Kalau kita benar-benar bertakwa, apa yang kita ada, kita tak takut nak hilang. Kita dah bincang sebelum ni, tak salah jadi kaya, tak salah nak banyak harta, tapi jangan simpan harta tu pada hati. Letak harta tu, letak dunia tu pada tangan. Kita pernah bincang dalam surah At-Takatsur. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka Allah kata Allah akan mudahkan juga bagi dia. Baik, lil usra maksudnya ialah untuk melakukan dosa ataupun untuk tidak taat kepada Allah. Ada juga maksud al-usra maksudnya ialah untuk masuk tempat yang paling payah sekali, iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang buat baik, Allah mudahkan dia juga untuk buat baik, mudahkan dia jalan ke syurga, mudahkan dia untuk buat kebaikan. Tapi untuk orang yang bakhil, yang kerekut, yang tak ada takwa, yang mendustakan ganjaran dosa dan pahala, ganjaran pahala yang Allah nak bagi pada dia, yang mendustakan al-husna ni tadi, maka Allah kata Allah akan mudahkan jalan dia ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ancaman azab bagi yang mendustakan kebaikan. Baik, seterusnya, pengajaran seterusnya ialah insan itu lupa maka Allah ingatkan. Tadi ancaman azab bagi yang mendustakan kebaikan. Kemudian insan itu lupa maka Allah ingatkan. Allah sebut dalam ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Allah sebut فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Allah kata فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Maka Allah ingatkan kembali pula tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita tengok daripada awal, cerita tentang perbezaan malam dan siang, perbezaan penciptaan jantan dan betina, lelaki dan perempuan, maka usaha berbeza-beza. Allah memberikan dua contoh. Contoh yang pertama, orang yang infak hartanya, maka kebaikan untuk dia. Mudah dia buat kebaikan, mudah jalan dia ke syurga. Yang kedua ialah orang yang berat hati nak infak, yang bakhil, yang kedekut, yang tak yakin bila diinfak Allah akan ganti. Yang takut hartanya habis bila diinfak. Maka Allah kata, maka dia mendustakan ganjaran yang Allah sediakan dan juga Allah mudahkan jalan dia ke neraka. Allah sebut selepas tu dalam ayat yang ke-11. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirati wal ula. Allah kata sesungguhnya kamilah yang memberikan hidayah. Pada kamilah. Kami ke atas kamilah hidayah tu. Allah berikan hidayah kepada kita semua. Termasuklah orang yang buat jahat ni. Kalau kita nak buat jahat, Allah berikan kita hidayah. Allah berikan kita petunjuk. Cuma kita yang pilih. Bila pilih ni maksudnya ialah kecenderungan kita. Dan kecenderungan ni besarlah perbahasan dia. Kalau kita berkawan dengan syaitan, maka kita cenderunglah ikut syaitan. Kalau kita sentiasa besarkan nafsu kita, maka kecenderungan kita ialah pada nafsu kita. Maka Allah sebut fa'anzartukum naran talazza. Allah ingatkan manusia tentang balasan neraka. Kenapa Allah sebut neraka dalam surah ni? Fa'anzartukum naran talazza. Allah ingatkan tentang balasan neraka untuk orang yang ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut fa'anzartukum naran talazza. Sebab apa? Sebab ancaman untuk buat baik ini, maka dibalas baik hanya dirasai untuk orang-orang yang buat baik je. Maksudnya siapa yang buat baik, dia akan rasa ganjaran baik. Tapi untuk orang yang buat jahat ni, selagi mana kejahatan tu atau balasan tu tak sampai pada dia, maka dia tak rasa pun kejahatan tu berbentuk kejahatan. Siapa yang dah biasa mencuri, maka dia tak rasa mencuri itu adalah satu kesalahan. Siapa yang dah biasa berzina, maka dia tak rasa pun berzina itu satu kesalahan. Mungkin tuan-tuan rasa macam, takkan tak rasa. Sebab tuan-tuan tak biasa. Tuan-tuan tidak melazimi satu keburukan tu. Untuk orang yang dah melazimi ni, maka hatinya dah hitam. Dia rasa macam, okey, tak ada apa, biasa je. Adalah beberapa cerita yang saya rasa, memang saya agak sedih. Bila orang tu kata, kan, bila kata, Ustaz, saya ni berzina ni dah banyak kali dah. Kita rasa macam, bagi kita, macam mana dia boleh terfikir macam tu, dan dia pun boleh cakap macam biasa je.
Pada kita rasa sampai tahap tu mungkin kita tak diuji pada kedudukan dia, kita fikir macam tu kan. Tapi itulah maksud Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah Allah kata naran talazza, sampai diingatkan dengan azab. Naran talazza, api neraka yang menggelegak-gelegak. Kalimah talazza ni Nabi pernah guna dalam satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi cerita tentang Allahumma shalli ala Muhammad, balasan ahli neraka yang paling ringan, dipakaikan terumpah dan juga tadi pada kakinya daripada api neraka sampai menggelegak otak dia. Kalau Nabi sebut menggelegak tu talazza, hadis tu. Maka Allah ingatkan dengan azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. La yaslaha illa al-ashqa, tidak masuk ke dalamnya melainkan yang celaka. Al-ashqa, kalimah al-ashqa ni Allah guna juga pada surah sebelum. Surah sebelum ni yang Ad-Duha yang kita bincangkan, tidak, surah sebelum. Surah awal, surah Asy-Syams. Surah sebelum Al-Lail. Cerita tentang unta Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ayat dia? Tuan-tuan tengok kat atas tu. Tu. Idzim ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Kita tentang seorang lelaki yang bangun bunuh unta mukjizat Nabi Allahumma shalli ala Muhammad, kaum Samud. Dia bunuh unta ni, maka Allah sebut idzim ba'atha ashqaha, orang ni ialah orang yang celaka. Maka Allah gunakan sekali lagi dalam surah Al-Lail, cerita tentang orang yang celaka ni, termasuklah dalam surah Asy-Syams atas tu, yang bunuh unta Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka dia akan dimasukkan dalam neraka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, siapa yang berpaling daripada iman. Baik alladzi kadzdzaba wa tawalla, siapa yang mendustakan, bukan saja mendustakan tetapi wa tawalla, dan berpaling. Ada dua perbezaan kazzaba dan juga wa tawalla. Allah ingatkan tadi, Allah memberi peringatan kepada manusia yang dua keadaan, iaitu kadzaba, dusta, yang kedua wa tawalla. Zaman Nabi ada yang kadzaba, iaitu yang mendustakan. Mendustakan ni maksudnya ialah dia tak percaya langsung. Itulah golongan musyrikin. Ada pun yang kedua, watawalla ni ialah yang percaya, yang tahu tapi berpaling, tak nak beriman. Kalau kita tengok dua golongan yang Allah sebut dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ahli kitab ni dia tahu tapi dia tak nak beriman. Tapi yang mendustakan ni yang memang tolak terus. Okey. Maka Allah berikan peringatan. Baik, pengajaran yang terakhir, maksudnya ialah setiap daripada manusia ni Allah berikan peringatan. Bagaimana Allah memberikan hidayah, petunjuk, begitu juga Allah memberikan peringatan. Dan yang terakhir ialah laungan Allah redha adalah setinggi-tinggi pengharapan dan balasan. Kalau kita tengok dalam surah Al-Bayyinah, Allah sebut apa? Yang ayat akhir sekali dalam surah Al-Bayyinah, Allah sebut jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. So itulah para sahabat Nabi SAW, semuanya kita pakaikan gelaran radhiyallahu an atau radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhum. Memang sahabat Nabi ni semuanya Allah redha berdasarkan surah Al-Bayyinah ni. Cerita tentang orang yang berpaling pada zaman Nabi, siapa yang ikut Nabi semuanya Allah redha. So, siapa yang hidup zaman Nabi, jumpa Nabi, ikut Nabi, percaya, maka semuanya Allah redha dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat yang surah Al-Lail ni, kalau kita tengok Allah sebut wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Selepas Allah sebutkan, Allah berikan peringatan untuk yang ingkar berupa neraka Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kadzdzaba dan juga watawalla. Allah juga sebut untuk ganjaran kepada orang yang bertakwa. Wasayujannabuhal atqa, disebut wasayujannabuhal atqa, dan sebaliknya akan dijauhkan orang yang sungguh bertakwa. Al-atqa, orang yang paling tinggi takwa, maksudnya yang sungguh-sungguh bertakwa. Alladhi yu'ti malahu yatazakka, yang mendermakan hartanya dan membersihkan dirinya. Kalau kita tengok, ayat ni merujuk kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni satu hari Allah berikan dia rezeki lebih. Dia kata, kali ni rezeki aku banyak berbanding Abu Bakar. Dan aku rasa rezeki aku ni lebih banyak, harta aku lebih banyak daripada Abu Bakar. Kali ni aku akan bersedekah lebih banyak berbanding Abu Bakar. Maka bila Nabi panggil untuk menginfakkan harta untuk perang fi sabilillah, maka Sayyidina Umar datang dulu. Dibagikan satu bentuk harta yang banyak. Maka Nabi tanya, wahai Umar, apa yang tinggal untuk kamu? Kata Umar, ada sebahagian lagi daripada hartaku yang ada untuk isteri dan anak-anak aku. Maksudnya hartanya banyak, tapi bagi separuh. Datang Sayyidina Abu Bakar, ketika itu Sayyidina Abu Bakar hartanya tidak banyak berbanding dengan Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Abu Bakar datang bawa semua. Dibagi semua pula hartanya. Bila Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal pada kamu dan juga keluarga kamu? Hanya Allah dan Rasul. Maksudnya Sayyidina Umar cuba untuk menyaingi Abu Bakar. Dia rasa kali ni aku derma separuh. Kalau Abu Bakar derma separuh, sama macam aku derma separuh, maka sikitlah Abu Bakar, sebab harta yang asal pun sikit, derma separuh sikit. Harta Umar ni banyak berbanding Abu Bakar, maka kalau dia bagi separuh, mestilah banyak lagi daripada separuh harta Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni memang tak pernah kalah dalam menginfakkan harta ni. Tapi Allah sebut alladhi yu'ti malahu wa yatazakka, siapa yang menginfakkan hartanya maka dia telah membersihkan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, sedang ia tidak menanggung budi sesiapa pun. Maksudnya bila kita bagi itu, kita tidak meminta-minta atau kita tak ungkit-ungkit. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah, wahai orang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah kamu dengan kamu bil manni, dengan kamu sebut-sebut. Wal azza, dan juga kita mengharapkan balasan. Kita sebut, dulu aku pernah tolong kau, dulu aku pernah bagi kau sekian-sekian, maka dia akan terbatal sedekah kita. Allah sebut dalam ayat ni, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, sedangkan dia tidak menanggung atau tidak mengharapkan sesiapa pun untuk dibalas. Dia bagi tu maka dia bagi terus. Dia tak ingat dah. Itu ada pepatah kata apa? Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Kalau dalam pepatah bahasa Melayu kita, beri tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Suruh tangan kiri. Maksudnya bagi sedekah tu kita lupa terus. Yang tahu hanya tangan kita saja yang memberi. Yang lain tak tahu. Maka dia Allah kata, orang yang memberi ni illa ibtigha wajhi rabbihil a'la, hanya mengharapkan keredaan Allah yang maha tinggi, wala sawfa yarda, dan dia akan berpuas hati, dia akan redha, dia akan berpuas hati dengan ganjaran yang Allah janjikan. Lepas itu pengajaran yang terakhir ialah naungan Allah redha adalah yang paling tinggi untuk orang yang usahanya kepada kebaikan. Hamba ni ada bermacam-macam jenis. Yang paling baik ialah orang yang hamba yang bila dia buat baik, dia tak fikir berapa Allah nak bagi. Yang penting Allah redha atau berapa yang aku dapat. Ada setengah orang, setengah hamba ni, kita lah. Bila buat baik kita fikir berapa ganjaran nak bagi. Apa fadilat yang dapat kalau kita buat sekian-sekian. Tapi ada setengah hamba Allah ni, yang bila buat baik, dia tak fikir berapa Allah nak bagi. Yang penting aku ikhlas, dan aku harap Allah terima, dan Allah redha apa yang aku buat, cukup. Maka itu adalah setinggi-tinggi illa ibtigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda.
Sayyidina Abu Bakar pun tak pernah tanya Nabi SAW, wahai Nabi, wahai Rasulullah, aku infak banyak ni, agak-agak bagaimana kedudukan aku? Apa yang Allah nak bagi pada aku? Maka ini adalah merupakan setinggi-tinggi darjat makhluk yang beri, tidak meminta atau tidak mengenangkan pula berapa yang Allah nak bagi atau apa yang kita akan dapat. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, sekadar soalan. Dalam memberi ini kita sememangnya kita kaitkan memang dengan pemberian fizikal lah, duit, barang. Adakah memberi masa dan tenaga tu satu pemberian juga, ataupun itu sebenarnya dianggap sebagai satu perkara yang lain? Baik. Setiap manusia ini diberikan kelebihan berbeza-beza. Ada orang diberikan dengan harta. Maka siapa yang diberikan dengan harta, ayat ni khusus pada orang yang diberikan harta. Harta ni maksudnya ialah Allah sebut al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, ataupun Allah sebut dalam ayat yang lain, harta ni merupakan apa? Zuyina linnas hubbu syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarah wal dhahab, emas, perak, tunggangan, kan? Itu berupa harta. Maka siapa yang berikan harta, Allah berikan kelebihan harta ni, maka ayat ni khusus untuk orang yang Allah berikan kelebihan harta. Ataupun pada kita yang sedikit harta juga, sedikit harta maka keluar sedikit, jangan tunggu banyak baru keluar. Ada pun pula yang kita memberikan contohnya selain daripada harta, maka itu semua adalah sedekah. Nabi kata mengalihkan halangan di jalanan juga sedekah, senyum juga sedekah. Tetapi dalam ayat ni khusus untuk orang yang diberikan harta. Dan kita yakin kita semua Allah berikan harta, cuma kadarnya berbeza-beza. Dan kadarnya berbeza-beza tengok pada siapa yang melihat. Kan? Sebab apa? Sebab bagi orang, setengah orang 10,000 banyak, bagi setengah orang 10,000 sikit. 10,000 tu gaji dia, separuh gaji dia. Ada orang dapat gaji 10,000 tu full gaji dia, okay, dia rasakan banyak. Ada orang dapat 10,000, dia kata itu baru separuh gaji aku, contohnya. Kita tengok pada siapa yang lihat. Sebab apa? Sebab Allah tak tengok berapa banyak nak bagi, Allah tengok apa yang kita bagi. Allah tengok hati yang bagi tu. Kan? Contoh orang tu ada 1 juta, 2 orang keluarkan RM100 masuk dalam tabung. Orang yang pertama ni dia keluarkan RM100, kita rasa banyak, tapi dalam bank dia ada 1 juta. Maka 100 nisbah dengan 1 juta, maksudnya dia bagi sikit. Orang yang kedua ni dalam wallet dia ada 100, bagi 100. Siapa yang kaya? Yang kaya orang kedua lah, sebab dia ada 100 bagi 100. Yang miskin ialah orang yang ada 1 juta bagi 100 contohnya. Sebab Allah nilai macam tu. Kemampuan masing-masing berbeza-beza. Orang letak RM1, kita kata, takkan letak RM1 dia, malu letak RM1 orang nampak. Tapi kita tak tahu itulah RM1 terakhir dia. Contohnya. Berapalah nilai sekalipun. Tapi jumlah tu berbeza-beza pada orang. Setiap orang berbeza-beza dan Allah pandang bukan pada jumlah yang kita bagi tu. Allah tengok pada hati kita nak bagi tu. Aku ni ada RM10 lah, ni nak makan, tapi ada orang minta bagi, contohnya. Itu lebih mulia daripada orang yang keluar 100 tapi dia bagi pun, ambil 100 ni, dah pergi main jauh contohnya. Sedangkan duit dia banyak lagi. Wallahu'alam. Ni ada soalan lain, kita dah terlajak masa ni. Allah. Ustaz, saya tak ada soalan, tapi saya nak promosi sikit lah. Baik, silakan. Di bawah MARA ni Majlis Amanah Rakyat, salah satu agensi yang banyak membantu Bumi Putra lah daripada dulu. Salah satu cabang anak syirikatnya adalah pelaburan MARA Berhad, di mana dia ada banyak buat pelaburan lah. Dan salah satu produknya yang terkini, dia antara yang terawal lah buat dana wakaf. Jadi pada sahabat-sahabat termasuk Ustaz, sekiranya ingin melabur sambil, sebab wakaf ni sangat besar manfaatnya dan dia diuruskan oleh
cara tertentu lah. Wakaf ni akan ada prima dia dan ada ahli lembaga yang akan termasuk wakil daripada pejabat agama lah kan, yang menentukan siapa menerima. Jadi antara kebaikan dia ialah sambil melabur, sambil mewakaf. Jadi saya nak wawarkan lah, mungkin sebahagian dah tahu dah. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sama. Itu cara yang baik. Wakaf juga adalah satu bentuk infak kan. Wakaf ni bukan atas nama kita, dia akan bagi pada pemegang amanah wakaf tu nanti. Dan dia akan dimanfaatkan untuk masyarakat awam atau umum. Ya. Baik. Itu juga satu promosi yang baik. Boleh ambil peluang tu insya-Allah. Baik, ada soalan lain? Atau ada apa nak tanya? Atau ada apa nak kongsi? Silakan. Sebelum kita duduk majlis tu insya-Allah. Baik, insyaAllah kalau tak ada, insyaAllah terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat yang ada pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan memberikan peringatan kepada saya sendiri, terutamanya telinga saya lebih dekat berbanding telinga tuan-tuan, mulut saya lebih dekat dengan telinga saya berbanding telinga tuan-tuan, mudah-mudahan ini pengajaran kepada saya dan juga kepada tuan-tuan dan kita semua insyaAllah, dan kita dapat amalkan. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Ustaz. Ustaz. Semua. Ustaz. Ustaz. Wa iyyakum.